Saudara Parlimen hari ini membahaskan belanjawan yang dibentangkan Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan Lawrence Wong. Anggota Parlimen Pemerintah dan Pembangkang mengalu-alukan pelbagai langkah sokongan termasuk bayaran untuk membantu rakyat Singapura mengatasi kos sara hidup yang semakin meningkat. Namun ada yang mempersoalkan keberkesanan secara jangka panjang bantuan-bantuan sedemikian dan menggesa agar lebih banyak penjelasan diberikan tentang bagaimana belanjawan negara akan diperuntukkan. Selain itu, anggota-anggota parlimen juga mengalu-alukan langkah untuk memberikan pekerja lebih banyak peluang dan bahan bagi pembelajaran sepanjang hayat. Mereka juga mengusulkan cara-cara untuk menjadikan kursus yang ditawarkan lebih relevan dan dapat dimampui. Keprihatinan lain termasuk memastikan terdapat sokongan yang mencukupi bagi persaraan dan pentingnya membangunkan rizab sosial selain rizab fiskal. Ketua Pembangkang Pritam Singh menggesa pemerintah agar lebih telus dan terbuka dengan maklumat supaya lebih ramai warga Singapura boleh menyertai perbincangan mengenai isu-isu penting secara bermanfaat. Beliau menekankan rakyat Singapura harus tahu jumlah wang yang akan dibelanjakan dan sumbernya kerana ia merupakan keperluan asas bagi satu perbincangan rasional terhadap isu fiskal dan mewujudkan visi yang realistik atau alternatif. So the PAP must tell us how the government will deploy the $40 billion for Forward Singapore policies so that Singaporeans can understand what the PAP believes the social compact of tomorrow requires. Just as the PAP calls on the Workers' Party to lay out its alternatives, surely the PAP must lay out its proposals too. Pelbagai bantuan diberikan untuk membantu warga Singapura menangani kesan langsung kos sara hidup yang semakin meningkat. Ini termasuk peruntukan sebanyak $1.9 bilion untuk bantuan seperti baucar barangan dapur dan makanan serta pembayaran tunai dan rebat api air. Namun, walaupun langkah untuk memberikan baucar dan rebat kepada warga Singapura amat dialu-alukan, para AP turut memberi amaran terhadap sejauh mana bantuan sebegini boleh menyebabkan kebergantungan berlebihan. We must be very careful to calibrate the handouts to ensure that these are sustainable, as people may grow to rely on them over time. It may become a challenge to wean them off expectation of such broad-based support in the future. Also, the generous direct transfers to cushion residents from elevated inflation may ironically add to further demand and reverse the early signs of moderation on inflation. I would like the government to consider pegging this or future batches of vouchers to the number of persons per household. If 3 or 4 generations or an extended family live at one address, it could be due to financial limitations, hence all the more reason for a head count-based CDC voucher system. Sementara itu, saudara, para AP juga mengalu-alukan langkah untuk membantu pekerja pertengahan kerjaya meningkatkan kemahiran mereka termasuk tokokan $4,000 serta alaun latihan bagi beberapa kursus sepenuh masa. AP GRC Jalan Besar Dr. Wan Rizal berkata, tidak dapat dinafikan bahawa memang sukar bagi golongan itu untuk meneruskan pendidikan disebabkan keprihatinan tentang umur mereka serta urusan keluarga. Maka itu, sokongan belanjawan tahun ini bagi menggalak pembelajaran sepanjang hayat dianggap sebagai langkah proaktif untuk menggalak setiap lapisan masyarakat untuk terus meningkatkan dan menyesuaikan diri dengan keperluan tenaga kerja masa kini dan juga masa depan. Kita perlu sebagai satu masyarakat mendorong budaya yang menghargai dan menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat. Ini bermakna kita perlu sokong mereka yang berani mengambil langkah pertama untuk belajar semula. Dan mereka harus tabah dan sabar dalam menceburi bidang yang baru. Dan harapan saya adalah masyarakat kita akan mengambil peluang dan inisiatif belanjawan ini untuk melibatkan diri mereka secara aktif dalam pembelajaran sepanjang hayat. Sungguh pun begitu, sebilangan ahli pembangkang mengatakan bahawa lebih banyak lagi yang perlu dilakukan
untuk memastikan manfaat jangka panjang meningkatkan kemahiran. Ketua Pembangkang Pritam Singh mengulangi gesaan Parti Pekerja agar pemerintah memperkenalkan pinjaman Skills Future tanpa faedah. Beberapa AP turut menyuarakan keprihatinan berhubung penutupan akaun khas CPF bagi warga Singapura berusia 55 tahun dan ke atas. Mereka menggesa golongan itu diberi lebih banyak masa dan kelonggaran untuk membuat perancangan persaraan mereka menjelang perubahan itu. The sudden closure of special accounts affect many middle-income seniors. Based on CBF established CPF rules, they have systematically saved and trusted this scheme to build up their retirement nest eggs. Many rely on CPF savings as a key source to fund their retirement. Years of financial planning based on the SA's higher interest rates are disrupted, leaving them with limited time to adjust. The limited withdrawal options from the RA raises concerns about accessing emergency funds, unlike the SA which has more flexibility. Conversely, leaving funds in the OA means lower interest earning and retirement savings, impacting our seniors' long-term financial security. Sementara itu, APGRC Bishan Toa Payoh Saktian di Supangan berkata usaha pemerintah untuk terus menjadikan Singapura sebuah masyarakat yang lebih saksama dalam belanjawan tahun ini amat dialu-alukan. Pun begitu, satu aspek penting perbelanjaan harian yang tidak dapat mendapat perhatian ialah kos pengangkutan. Tambah Encik Saktiandi ini meskipun tambang pengangkutan awam naik sebanyak 10 hingga 11 sen bagi setiap perjalanan pada September 2023 dan kenaikan serupa boleh dijangkakan pada tahun-tahun akan datang. Bolehkah kami melanjutkan PTV sebagai sebahagian daripada pemindahan pelanjawan kami seperti baucer CDC pada masa hadapan untuk membantu lebih ramai rakyat Singapura? Saya ada penduduk di Toa Payoh yang dulu bergaji pertengahan dan dibuang kerja dan sekarang mencari kerja tetapi perlu pertolongan sementara dari segi pengangkutan kos. Jadi saya harap juga pemerintah akan memperkenalkan pertolongan kos pengangkutan di dalam skim sokongan kewangan sementara untuk mereka yang dibuang kerja dan sekarang mencari kerja seumpamanya. Anggota Parlimen dilantik Rush Thomas menyeru pemerintah menetapkan matlamat jangka panjang agar gaji pekerja di bawah model gaji progresif atau PWM setaraf dengan gaji lulusan universiti. Beliau mengemukakan saranan tersebut dengan harapan ia akan membantu pekerja dalam sektor PWM supaya membawa pulang gaji lebih tinggi dan lebih dihormati masyarakat. Although the Forward Singapore report addresses the matter of increasing rewards, it doesn't touch much on how to improve respectability, aside from encouraging it through some form of moral suasion. Pegging average wages of professions of the hands with that of academically inclined fresh graduates will provide a more tangible indication that both these categories of jobs are equally worthy of respect and hopefully trigger a cultural shift in how our society views these jobs. Sementara itu, APGRC East Coast Cheryl Chan pula menarik perhatian sedang Singapura membuat persiapan untuk beralih ke ekonomi digital dan hijau. Ia juga penting untuk menyiapkan rakyat bagi pekerjaan sedemikian pada masa akan datang. I'm in full support of our future economic trust, such as preparing for the digital and green transition, continuously moving up the value chain and finding niche areas where we can be globally competitive and differentiated. But while we push the frontiers of innovation, and it is critical, it's the ability to imagine the future of Singapore's economy that presents hope and possibilities to all segments of workers that will keep our economy going. Saudara, Akta Cukai Barangan dan Perkhidmatan GST akan dipindah untuk menyertakan senarai yuran khidmat kawal selia yang tidak sepatutnya dikenakan GST. Menteri Kedua Keuangan Chee Hong Tat berkata, langkah itu akan menjadikan bayaran lebih jelas serta mengelak insiden serupa pada masa hadapan. Beliau berkata demikian sebagai menjawab soalan Parlimen mengenai bayaran GST sebanyak 7.5
juta dolar yang silap dikenakan bagi 18 perkhidmatan pemerintah. Beliau menekankan bahawa khidmat kawal selia tidak sepatutnya dikenakan GST. Ini termasuk yuran pendaftaran untuk menyewakan flat HDB atau permohonan bagi lesen profesional. Mereka yang tidak dihubungi oleh agensi-agensi berkaitan sebelum 30 Jun boleh menghubungi mereka untuk mendapatkan bayaran balik. Jika syarikat itu telah dibubarkan, bayaran akan dibuat kepada penerima utama. Jika penerima itu telah meninggal dunia, bayarannya akan diberikan kepada pentadbir atau pemegang amanah. Menurut Encik Chi, langkah itu menunjukkan bahawa pemerintah memandang serius isu berkenaan integriti dan tadbir urus. I think this is the approach that we will take. It doesn't mean that we don't make mistakes, but when we discover that mistakes are made, we will be upfront, we will be open, and we will deal with those mistakes. We will rectify the errors, and we will make good. Mantan Presiden Puan Halimah Yaakob menggesa dunia berdiri di sisi kemanusiaan dan mempersoalkan nilai manusiawi berhubung keadaan yang sedang berlaku di Gaza selepas jumlah kematian rakyat Palestin mencecah hampir 30,000. Dalam catatan di Facebooknya, beliau melahirkan rasa kecewa apabila undang-undang antarabangsa dan badan antarabangsa menjadi tidak relevan untuk melindungi mereka yang tidak bersalah. Puan Halimah menarik perhatian jumlah kematian yang kebanyakannya terdiri daripada wanita dan kanak-kanak selain kemusnahan prasarana awam. Apa yang telah berlaku kepada jiwa manusia, tambah beliau. Keprihatinan mendalam Puan Halimah turut disokong Menteri Ehwal Dalam Negeri K. Shanmugam yang menyifatkan pandangan beliau itu sebagai satu pengamatan yang jujur dan sangat meruntun perasaan. Berkongsi kiriman Puan Halimah di halaman Facebooknya, Encik Shanmugam menulis, mantan Presiden telah menyuarakan pendapatnya dan saya bersetuju dengannya. Catatan Puan Halimah di Facebook itu turut dikongsi pejabat mufti. Selepas hampir 30 tahun, para penduduk dapat mengambil bahagian dalam simulasi gangguan bekalan air sebagai sebahagian latihan untuk meningkatkan kesediaan rakyat Singapura menghadapi krisis dan gangguan. Selama 2 jam pagi tadi, sekitar 200 keluarga di Taman Jurong mengalami gangguan bekalan air, di mana mereka perlu mengambil air dari stesen-stesen yang disediakan PUB. Hampir 400 penduduk mengambil bahagian dalam aktiviti ini dengan kebanyakannya buat kali pertama. Lebih 150 kanak-kanak dari prasekolah berdekatan juga turut serta. The residents have given good feedback because many of them have experienced, water disruption in their lives, maybe in the earlier lives. But I think it's important for us to also bring in the children because the children have lived in peace and harmony for their entire lives. It's important for us to also spread that message and awareness to them.